بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نتوسل إليك ونتقرب إليك بحبك النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأفياء وأذكياء وصاحب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا الإمام شيخ حسين الناصر رضي الله تعالى عنه شاء الليل ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama pembahasan kita dalam kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyyah ala syariati Muhammadiyah dari Imam Syekh Husain Nasir radhiyallahu ta'ala anhu, pada muka surat 17 membahaskan tentang nas hadis. Nas berkaitan dengan ilmu tasawuf daripada hadis pula. Sebelum ini membicarakan nas berkaitan ilmu tasawuf daripada nas Al-Quran. Ya, Al-Quran yang bersifat sebagai sifat kalam Allah. Sifatnya adalah baqa. Yang seterusnya adalah daripada hadis. Hadis adalah daripada Nabi SAW. Apa makna hadis? Terlebih dahulu kena faham makna hadis. Nabi SAW, hadis Nabi min aqwali wa af'ali wa taqriri, daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada pengakuan Nabi SAW. Itu hadis. Ada perkara yang Nabi sebut, Nabi cakap, Nabi tak buat, itu hadis. Ada perkara yang Nabi tak sebut tapi Nabi buat, itu hadis. Ada perkara yang Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi Nabi mengakuinya, itu hadis. Maka kita kena faham, semua yang melibatkan daripada aqwal, daripada perkataan, wal af'al, daripada perbuatan, wat takrir, dan daripada pengakuan Rasulullah SAW, hatta sehinggakan diamnya Nabi SAW juga disebut sebagai hadis. Kerana apa? Kerana hadis adalah syariat. Perbuatan Nabi syariat, perkataan Nabi syariat, dan diamnya Nabi juga syariat. Kalau Nabi menegah, makna ia syariat. Nabi menyuruh, makna ia syariat. Erti menegah tadi sama ada ia makruh ataupun haram. Erti menyuruh sama ada wajib ataupun sunnah. Tapi yang seterusnya adalah takrir, makna Nabi mengakui ataupun mendiamkan satu perkara, itu membawa syariat, hukumnya harus. Sebab apa? Kalau ia haram, Nabi akan sebut haram. Kalau ia makruh, Nabi akan sebut makruh. Kalau ia wajib, dia akan sebut wajib. Kalau ia sunnah, dia akan sebut sunnah. Dan kalau tak sebut wajib, tak sebut makruh, tak sebut haram, tak sebut sunnah tadi, maka ia harus. Erti kata baginda diam. Al-aslu fi asya'i al-ibahah. Al-aslu fi asya'i al-ibahah. Asal satu hukum itu adalah harus.
Kan? Jadi diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah hadis, adalah syariat yang membawa hukum harus. Kan? Ada sunnah yang bawa hukum wajib. Ada sunnah yang membawa hukum sunnah. Ada sunnah yang membawa hukum harus. Ada sunnah yang membawa hukum makruh. Ada sunnah yang membawa hukum haram. Faham? Bukan bermaksud sunnah benda Nabi buat, terus kita pun boleh buat. Nabi kahwin lebih daripada 4, kita boleh kahwin lebih daripada 4 kan? Tak boleh, haram. Kan? Haram. Jadi ada perkara yang Nabi buat, haram kita buat. Antara tadi syariat besar dia kahwin lah tu. Hanya kita boleh kahwin 4 orang. Rasulullah lebih daripada 4 orang. Kan? Jadi kena faham berkaitan dengan sunnah ataupun hadis, daripada perbuatan, daripada perkataan dan daripada takrir pengakuan Nabi SAW, supaya kita jelas apabila sesuatu yang Rasulullah sebut ia syariat. Ada apabila sesuatu yang Rasulullah tak sebut pun Rasulullah buat. Apabila Rasulullah buat, mana yang meriwayatkannya itu adalah para sahabat. Dia melihat Nabi buat sekian. Aisyah meriwayatkan, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan Nabi buat sekian. Tapi Nabi tak sebut pun. Ia syariat, ia sunnah, dia hadis. Kan? Dia hadis, dia hukum. Bila sebut apa yang Rasulullah buat daripada jasad Rasulullah, walaupun sekali, ia hukum. Ia adalah hukum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya adalah Rasul. Kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala tersebut Ruhul Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala sebut Muhammad, maknanya jasad dengan roh Rasulullah itu Rasulullah, pesuruh Allah. Dia bersifat Rasul. Maka jasadnya ialah jasad yang mulia. Yang perbuatan yang mulia. Apa yang keluar daripada jasadnya, jasad yang mulia. Sesuatu yang mulia yang keluar daripada jasadnya. Peluhnya, najisnya, minta maaf cakap. Air kencingnya, minta maaf cakap. Darahnya, semua bersifat mulia. Sifat Rasul. Banyak hadis, banyak dalil. Terlalu banyak. Kata Sayyidina Aisyah, aku masuk ke dalam bilik air, di mana selepasnya itu, sebelumnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam bilik air tersebut, dan aku dapati bauannya lebih wangi daripada atyabu min rihil misk. Rihul atyabu min rihil misk. Bauannya lebih wangi daripada bauan kasturi dalam bilik air. Bayangkan, itu Nabi. Mana Nabi buang hajat dan sebagainya, menunaikan hajat dalam bilik air tersebut, wangi, tuan-tuan. Yang wangi, kata Sayyidina Aisyah, lebih wangi daripada bauan kasturi. Kan? Tak ada MBPO dalam bilik air dah. Kan? Ini betul juga dengan kencing Nabi. Kan ada hadis berkaitan dengan kencing Nabi SAW yang diminum oleh seorang perempuan tua dalam keadaan haus. Nabi buang air dalam satu bekas. Kerana Nabi nak merintahkan khadam dia supaya ambil air itu buang jauh-jauh. Air itu air kencing. Kan? Tapi apabila seorang perempuan tua yang lalu di hadapan rumah Rasulullah SAW dalam keadaan haus, maka dia minum air tersebut. Maka Nabi keluar, Nabi tengok dah kering. Mana pergi air dalam bekas ni? Aku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku haramkan kau masuk daripada api neraka. Kau masuk api neraka. Makna jasad perempuan tersebut menjadi mulia disebabkan air kencing Nabi SAW tadi. Tuan-tuan, ada hadis. Dan wanita tersebut, perempuan tua tu mengatakan, aku tak pernah minum air selazat seperti air ini ya Rasulullah. Ya. Bukan nak khabar air kencing tu kena minum. Tak, ni nak khabar Nabi SAW punya apa yang keluar daripada badan Nabi SAW. Begitu juga sahabat Nabi yang bekam badan Nabi, dapat darah tersebut, Nabi khabar, pergilah tanam, pergilah buang tempat yang tak boleh dimakan oleh binatang. Lalu para sahabat cari lubang ke, cari apa, fikir balik, kalau lubang garang, kalau datang hujan pasti terkuis.
kemudian haiwan mesti akan makan darah Nabi SAW. Maka datang dia bertemu Rasulullah. Rasulullah tanya, mana kau buang darah dia tadi? Aku buang dalam perut aku, ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata, aku diharamkan jasad engkau daripada masuk api neraka. Sebab apa? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, cuba tengok tuan-tuan. Nabi masuk ke dalam api neraka. Nabi masuk neraka pajak nak tengok umat-umat yang berada dalam keadaan api neraka. Terpadam api neraka. Terpadam api neraka. Tuan-tuan, ini jasad Rasulullah SAW. Nabi Isra' dan Mi'raj bukan roh ya, jasad dia pergi sekali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Surah Isra' ayat pertama kan. Maha suci Tuhan yang berperjalankan dengan hamba-Nya. Bukan bi ruhi 'abdi, bukan dengan roh hamba. Bi 'abdihi, jasad dan roh. Nabi pergi sekali. Apabila pijak api neraka, padam api neraka. Terpadam api neraka. Ini mukjizat Nabi SAW. Jadi kita kena faham sesuatu yang disandarkan daripada Rasulullah SAW ataupun kepada Rasulullah SAW daripada perkataan, daripada perbuatan dan juga pengakuan, itu adalah hadis, dan ia adalah sunnah, dan ia adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ingat tu. Ya? Dan dalam hadis kalam Rasulullah SAW itu terdapat juga hadis kudusi. Hadis kudusi, hadis yang diilhamkan daripada kalam Allah. Maknanya bukan daripada jasad, bukan daripada roh Rasulullah, tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti kita jumpalah banyak hadis kudusi dalamnya nanti. Ya? Macam-macam hadis kudusi. Itu hadis yang jatuh martabatnya selepas Al-Quran. Makna martabat yang kedua selepas Al-Quran ialah hadis kursi. Hadis kursi ialah hadis yang diilhamkan oleh Allah, yang bersifat kalam Allah. Bersifat kalam Allah, bukan kalam Rasulullah SAW. Rasulullah hanya menerima ilham makna kalam Allah tersebut, lalu disampaikan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Al-Quran. Al-Quran melalui Jibril alaihissalam. Ya? Terus Rasulullah dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makna kalamnya, lalu dizahirkan. Maka kerana kita faham, contoh macam hadis, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ni di sisi sangkaan hamba aku. Yang menuturkan itu adalah Rasulullah, tapi makna ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku di sisi sangkaan hamba aku. Tapi Nabi cakap, tapi itu bukan Quran. Itu bukan Al-Quran. Itu bukan wahyu Al-Quran. Ia adalah wahyu yang berbentuk lafzi khusus untuk yang disampaikan terus kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Maka hadis itu jadilah hadis kursi. Hadis kursi. Kan? Kata Imam Jalaluddin Sayuti, hadis kursi ni tak banyak, dalam 272 sahaja. 272 buah hadis sahaja daripada ribuan, ratusan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Ambillah contoh, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari 7,275 buah hadis. Maka 272 buah hadis adalah hadis kursi. Al-Imam Muslim meriwayatkan 9,200 buah hadis. Maka dalam Sahih Muslimnya, maka 272 buah hadis adalah hadis kursi. Ini kita kena faham. Ya? Maka hadis kursi itu martabatnya tinggi. Nanti kita akan jumpalah bila sebut hadis-hadis ni adalah beberapa kalam hadis kursi yang disebut oleh para ulama tasawuf ni sini kan. Antara hadis yang menunjukkan kepada ilmu ini, iaitu ilmu tasawuf, ialah sabda Nabi SAW. Faham makna hadis terlebih dahulu, maka bolehlah kita bicarakan perkara selepasnya. Ya. Adapun kalimah yang benar dikatakan oleh orang Arab dahulu kala ialah perkataan Labid, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ketahuilah, ya, setiap sesuatu yang lain daripada Allah itu adalah batil, tiada pada hakikatnya. Kan? Batilun,
Kan? Ma khalallahu batilun. Selain Allah, iaitu makhluk. Ini makna bagi makhluk. Makna makhluk, ma khalallah. Ma siwallah. Sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Batil. Mereka tak ada. Kan? Tak ada pada hakikatnya. Kita dulu memang tak ada. Kan? Wa kullu na'imin la mahalata zailun. Dan setiap nikmat itu tidak mustahil kehilangannya. Nikmat tak kekal. Binasa. Ya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkata. Satu masa mata makin lama makin kurang kabur. Makin kurang kabur jadinya. Nikmat tu ditarik balik. Telinga macam tu juga. Suatu masa kuat pendengarannya, akhirnya makin lama tak dengar, makin lama tak dengar. Berkata-kata pun macam tu juga. Pertama kita larat bercakap kuat, cakap sampai satu masa nikmat tu dia tarik, dah lemah kita bercakap. Kan? Itu binasa. Kan? Tak mustahil akan kehilangannya. Kan? Ini sifat bagi makhluk. Kita dah bahaskan 5 sifat makhluk tersebut. Kan? 5 sifat makhluk. Dijadikan, tersusun, berubah-ubah, berjisim, berjirim, berarad. Ini sifat yang ada pada makhluk pasti binasa. Ya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lagi. Inna ahadakum idza qama ila as-salati fa innama yunaji rabbah. Fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Ini kena faham betul. Sungguhnya seorang kamu apabila berdiri untuk melakukan solat, sebenarnya fa innama yunaji rabbah. Sebenarnya dia apa tuan-tuan? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya, rabba bainahu wa bainal qiblah, berada di antaranya dan antara kiblat. Kena faham? Antaranya dengan antara kiblat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah bukan Kaabah, bukan batu Kaabah tu yang kita sembah. Kan? Macam kita sembah batu, ni yang kita sembah. Tak. Tuan-tuan, tidak. Kiblah hanya tempat penyatuan sahaja. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka berpalinglah kamu wahai Muhammad ke atas kiblat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ya, falanuwal. Ya. Berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Asalnya Rasulullah SAW berkiblatkan Baitul Maqdis. Pada mulanya kiblat di Baitul Maqdis. Kita faham? Kemudian Rasulullah ni sedihlah hati Nabi itu, tapi taklah bercakap. Kan? Taklah menyuarakan. Sebab Yahudi, sebab sebahagian agama lain pun berkiblatkan kiblat Baitul Maqdis. Jadi Nabi sedih. Sebab Nabi ni dia gemar buat satu benda, agama Islam mesti berbeza dengan agama lain. Tak boleh sama. Tak boleh sama. Jadi Rasulullah pun kiblat kat Baitul Maqdis. Agama lain pun, sebahagian Yahudi pun agama kiblatkan Baitul Maqdis. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam isi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tengah solat, turun ni ayat falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kan? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad ke kiblat, iaitu Masjidil Haram. Kan? Masjidil Haram, tuan-tuan. Kan? Maka Nabi pun berpaling, tuan-tuan. Tengah semayang Nabi berpaling. Kan? Ke arah kiblat Masjidil Haram. Suka Nabi, seronok Nabi. Allah Ta'ala tahu isi hati ke atas kiblat yang diridai. Maka kita pun sama-sama berpaling menghadap, ya, berpaling menghadap Kaabah, Baitul Atiq di Masjidil Haram, ya, Makkah Al-Mukarramah. Ya. Jadi yang kita hadap itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya kita menghadap Allah. Allah berada di antara kita dan berada di antara Kaabah tersebut. Tuan-tuan, kita nak memunajat kepada Allah. Ya. Kaabah adalah tempat pusat untuk kita menyatukan arah kiblat masing-masing. Yang semua menghadap arah kiblat masing-masing. Baik, settle. Tapi yang nak kita hadapkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bukannya agama lain yang menyembah batu, menyembah benda yang mati. Ya. Itu dalam
Doa iftitah. Apa sebut Wajjahtu wajhiya lilladhi. Wajjahtu. Ada kena faham. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Wajjahtu wajhiya lilladhi. Wajjahtu. Makna aku menghadap engkau. Kita menghadap suatu zat Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Itu wajah tu. Kalau wajah tu, itu menghadap benda yang mati. Aku menghadap satu benda. Aku menghadap sesuatu benda yang mati, menghadap batu macam ni. Itu wajah tu. Tapi wajah tu, ada sabdu pada jim, ada sabdu pada ha. Wajah tu. Kalau wajah tu, menghadap batu. Kan? Kalau wajah tu musyarakat bainal isnain. Ya, kita menghadap satu zat yang maha hidup dan zat tu menghadap kita, melihat kita. Macam saya nampak tuan-tuan menghadap tuan-tuan, tuan-tuan menghadap saya. Itu wajah tu. Tapi kalau wajah tu macam saya satu seorang menghadap batu, menghadap benda yang mati. Itu maksudnya. Kita soput tu betul-betul lah. Dengan wajah tu pun wajah tu. Wajah tu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima. Wajhtu wajhiya lilladhi, zat yang menjadikan fatara as-samawati wal ard, yang menjadikan langit dan juga bumi, hanifah, yang cenderung muslimah. Kita muslim, menyerahkan segalanya kepada Allah. Serah, cenderung diri. Kerana doa iftitah ni sunat muakkad. Tuan-tuan, doa iftitah, ada dalam doa iftitah itu adalah konsep tauhid, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Kita mengiktiraf diri kita bahawa kita ni bukan daripada golongan yang menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan di kalangan orang yang musyrik, ya Allah. Sebab kita dah mengisytiharkan diri kita tadi. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima. Di mana kita ni orang Islam. Makna Islam, Muslim. Muslim ni maksud ni menyerahkan segala-galanya. Kita tak ada apa. Serah semua ni pada engkau. Hanifan, cenderung menyerahkan segalanya pada engkau, ya Allah. Muslim. Wa ma ana minal musyrikin. Baru kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bukan wa ma yahyaya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini agreement kita dengan Allah Ta'ala waktu alam roh dulu. Sebut dalam Quran kan? Ya, Quran. Inna salati wa nusuki. Semuanya solat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin. So, kita mengulangkan agreement kita. Sirah agreement tu, klausa perjanjian. Kita ulangkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam roh dulu. Alam roh dulu. Kita dah buat dah perjanjian. Dan Allah Ta'ala. Kan? Lalu, turun ke bumi, kita melafazkan lagi. Ya Allah, sembahyang aku, ibadat aku, duduk aku, bangun aku, tidur aku, baring aku, semuanya benda lillahi rabbil alamin. Hanya untuk engkau, ya Allah. Ya? Hanya untuk engkau, ya Allah. Maka alhamdulillah. Selesai. Kita meletakkan kiblah tersebut hanya sebagai tanda. Sebagai tanda. Tapi yang dimunajatkan, yang dihadapkan diri ini, Allah Azza wa Jalla. Jadi kena rasa Allah sedang melihat kita. Maka dalam itu lahirlah khusyuk. Adanya khusyuk. Kena wujudkan. Pasal al-mutasawuf depan tu tadi. Antaranya al-mutasawuf ialah al-muwujdani. Al-muwujdan. Kena lahirkan perasaan. Wujudkan perasaan bahawa Allah sedang melihat kita. Sebab kita sedang menghadap Allah. Bila sebut wajjahtu wajhiya lilladhi, aku menghadap zat Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan
Mana Allah Ta'ala sedang melihat kita. Wajah tu, saya ngadap tuan-tuan ngadap saya lah, macam tu lah. Cuma kita tak nampak Tuhan. Kita tak nampak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala wujud dan sedang melihat kita dengan sifatnya. Dengan sifatnya. Kan Nabi qaba an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadat kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Tapi fa in lam takun tarahu, kalau kau tak mampu, kalau tak boleh melihat Allah, fa innahu yaraka. Kau kena rasa Allah sedang lihat engkau. Kena rasa dan kena wujud dalam diri itu Allah sedang melihat kita. Bila ada perasaan wujudan, lahirlah khusyuk. Lahirlah khusyuk. Kan? Ini ulama kata, khusyuk ni ada dua kan. Khusyuk ada dua. Khusyuk hakiki dan khusyuk istimali nama dia. Khusyuk hakiki yang pertama, yang kedua ialah khusyuk istimali. Khusyuk hakiki anugerah Tuhan dah beri. Allah Ta'ala memang nak bagi khusyuk kepada kekasih dia. Dia bacalah surah Yasin ko, surah Baqarah ko, selama relax dia. 2 juzuk setengah dalam solat dia. Biasa. Bagi dia biasa. Khusyuk. Ya? Dia tak membebankan diri. Ini anugerah Tuhan kepada orang yang dikasihi lah. Khusyuk hakiki. Yang kedua adalah khusyuk istimali. Khusyuk istimali, kita yang kena wujudkan perasaan khusyuk tu. Macam Nabi sebutlah, kalau kau baca Quran, kena menangis. Kalau tak menangis, buat-buatlah nangis. Kena khusyuk. Kena wujudkan perasaan tersebut. Kena wujud bahawa Allah sedang melihat kita. Nah ini kiblat. Kiblah kita. Karena itu kiblah doa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solat itu pun maknanya doa. As-salah bermakna doa. Mana? Menyeru, seruan. Amalan kita diserukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membezakan kita dengan orang kafir. Orang kafir, dia menyembah ya. Dia menyembah batu. Orang kafir menyembah patung. Orang kafir. Ya. Kita bukan menyembah batu. Kita tidak menyembah patung. Kita menyembah zat Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anda faham? Penjelasan hadis ini seperti mana huraian ayat di bawah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Tak kira kamu berada di mana, kan? Di mana sahaja kamu hadapkan muka, segala panca indera dan hati kamu, fa aynama tuwallu. Tak kiralah kita ngadap kat mana muka kita, menghadap mana anggota kita, menghadap mana hati kita, fathamma wajhullah, maka di sanalah kamu akan dapat akan hak Allah, zat Allah yang wahdah yang bersifat keesaan, makna kek mana jua lah, kek dalam muka bumi ni kita poi tuan-tuan, fathamma wajhullah, hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah nampak, Allah lihat. Kat mana bumi ni? Kat planet manalah keluar daripada bumi ni lah. Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala lihat dengan sifat keesaannya. Ya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun. Ini hadis kudusi ni. Ini hadis kudusi. Muka surat 18 ni. Hadis kudusi maknanya hadis yang diilhamkan oleh Rasulullah melalui makna kalam Allah Ta'ala. Kan kita sebut tadi hadis kudusi 272 buah hadis kata Jalaluddin Sayuti. Imam Jalaluddin Sayuti sebut. Kan? Jadi ini adalah salah satu daripada hadis kudusi diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma taqarraba ilayya ya maknanya Allah. Bukannya makna Rasulullah. Ya. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabuna bimisli ada'i maftaratu alaihim. Ya. Tidak hampirlah seseorang tersebut kepadaku. Kepada aku. Makna seseorang tersebut tak hampir kepada aku. Aku tu bukan Rasulullah. Aku tu adalah Allah. Aku tu dengan makna Allah. Ya.
Bimisli ada'i maftaratu alaihim, tidak hampir kepadaku orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku seumpama mengejarkan apa yang aku fardukan ke atas mereka. Makna seorang tersebut yang dikatakan hampir kepada Allah apabila dia melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Kita baik semayang, maka kita hampir dengan Allah pada waktu itu. Tapi kita rasa jauh sama Tuhan. Kita rasa jauh. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu dalam hadis ni, orang dikatakan hampir kepada aku apabila dia melakukan perbuatan yang aku wajibkan kepada dia. Solatlah antara dia. Makna, buat melakukan perbuatan solat, maka seorang tersebut hampir kepada aku. Waktu tu dia hampir kepada aku. Kan? Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya, dan senantiasa dia hampir. Dan dia sentiasa hampir dengan aku, kata Allah Ta'ala. Sentiasa hampir dengan aku. Bin nawafil hatta uhibbahu wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa dia hampir kepada aku dengan melakukan perbuatan sunnah. Makna dia buat benda sunat sentiasa hampir. Tadi apabila dia buat benda wajib, habis dia buat benda wajib, dia dah tak hampir dengan Tuhan dah. Dan waktu dia buat benda wajib, dia hampir dengan Tuhan. Apabila dia meninggalkan perkara wajib, maka dia tak hampir dengan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala sebut sentiasa hampir, makna 24 jam hampir dengan Tuhan dengan melakukan perbuatan sunnah. Nabi sobat, apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut orang itu sentiasa hampir dengan aku apabila dia melakukan perbuatan sunnah bin nawafil hatta uhibbahu, sehinggalah aku jatuh cinta dengan dia, sehinggalah aku kasih dengan dia. Itu maksud dia. Semua aku mengasihi dia. Sebab apa? Dia melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal sunnah ni jangan tinggal. Sunnah ni banyak. Sunnah ni banyak. 23 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi. Macam-macam benda Nabi buat. Kan tadi kita bahaskan tadi. Daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada pengakuan Nabi SAW. Ada benda Nabi sebut, Nabi tak buat. Maknanya kalau Nabi sebut tu, tuan-tuan, kita buat sunnah lah. Walaupun Nabi tak buat. Faham tuan? Ada benda Nabi tak sebut, tapi Nabi buat. Nabi buat. Nabi tak sebut pun, Nabi buat. Kan? Kita pula buat, maka ia adalah sunnah. Contoh macam pakaian Rasulullah SAW. Kan? Nabi adakah suruh cakap, okey, hendaklah kita bolong rambut panjang macam ni, cuping telinga, rambut kena berminyak. Kemudian Nabi suka memakai pakaian. Nabi tak sebut pun, tapi Nabi buat. Itu perbuatan Nabi. Nabi menyikat, menyisir rambutnya dengan belah tengah dan sebagainya. Minyakkan rambut, komehkan rambut. Nabi SAW bukan barai raman ni. Tuan-tuan, poningnya raman ni. Tak. Nabi kemas. Tapi Nabi tak sebut. Nabi buat. Tapi kita buat, ia sunnah. Itu syariat. Itu syariat. Kan? Itu merupakan syariat Rasulullah SAW. Ada benda Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi Nabi akui, ia adalah syariat juga. Maka sunnah itu yang menjadi asbab kita sentiasa hampir kepada Allah, sehingga Allah menyatakan hatta uhibbahu, sehinggalah aku jatuh cinta kepadanya, sehinggalah aku kasih kepada hamba tersebut. Benda wajib dia buat, benda sunnah dia buat. Itu kata ulama. Kata Imam Ghazali, wajib ni ra'sul mal. Wajib ni bila kita buat macam berniaga pulang modal. Berniaga pulang modal dia. Kalau kita buat benda wajib ni, ibarat kita berniaga, keluar modal, lepas tu dapat pulang modal dia. Makna apa? Latih lah. Kan? Untung tak ada. Untung tak ada. Yang dikatakan untung apabila seorang tersebut melakukan sunnah Nabi SAW. Itu untung. Untung dalam berniaga. Kan? Untung dalam berniaga apabila seorang itu melakukan sunnah Rasulullah SAW, kata Imam Ghazali. Jadi Allah Ta'ala menyebut apa dia? Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
aku sentiasa hampir. Hamba tersebut sentiasa hampir kepada aku apabila hamba tersebut melakukan perbuatan wajib dan sunnah, dengan maksudnya wajib dan sunnah, sehingga aku jatuh cinta kepadanya, sehingga aku kasih kepadanya. Lepas tu apa lagi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yatmiru bih. Kan? Apa maksudnya? Fa iza ahbabtuhu, apabila aku dah kasih kepada hamba tu tadi, apabila dah cinta aku, kasih aku, mahabbah aku dah ada pada seorang hamba tu tadi, aku menjadi telinga bagi dia untuk mendengar, aku menjadi mata bagi dia untuk dia melihat, aku menjadi tangan bagi dia untuk dia menyentuh, aku menjadi kaki bagi dia untuk dia berjalan, wa qalbahu allazi yatmiru bih, dan aku menjadi hati baginya untuk dia menyembunyikan sesuatu. Tuan-tuan, hadis ini hadis yang masyhur di sisi ulama tasawuf sebenarnya. Apa maksud? Tuhan jadi mata, Tuhan jadi telinga, Tuhan jadi lidah, Tuhan jadi tangan. Ya? Ada riwayat yang lain, walisanahu allazi yantiqu bih, dalam riwayat yang lain. Aku menjadi lidah bagi dia untuk berkata-kata. Aku menjadi telinga. Kuntu sam'ahu alladhi yasmi'u bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa lisanahu allati yantiqu bih. Kan? Wa qalbahu yatmiru bih. Kan? Dan aku menjadi hati bagi dia untuk dia menyembunyikan sesuatu. Allah Ta'ala menjadi mata, Allah Ta'ala menjadi telinga, Allah Ta'ala menjadi lidah, Allah Ta'ala menjadi tangan, Allah Ta'ala menjadi kaki baginya, Allah Ta'ala menjadi hati baginya. Apa maksudnya? Ya? Apa maksudnya? Yai kuntu hafizan a'dha'ahu. Sebagian ulama menyebut, kan? Ulama, saya ingat lagi syarah Al-Imam Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Syekh Muhammad Nawawi ini antara ulama Nusantara yang terawal yang duduk di Mekah mengajar di Masjidil Haram. Dia ulama Indonesia. Ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi. Kan? Paling awal lah, ratus tahun dah meninggalkan kita. Kan? Antara dia batch terawal pergi ke Mekah dan mengajar di Mekah. Sehinggalah dia meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Kan? Mengajar di Masjidil Haram. Mengajar Masjidil Haram, apa kata dalam mensyarahkan? Ai kuntu hafizan a'dha'ahu. Yang dikatakan Allah Ta'ala jadi telinga, jadi mata, jadi tangan, jadi kaki, jadi lidah, jadi hati. Artinya Allah Ta'ala memelihara seluruh panca inderanya daripada melakukan apa perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Wala yataharraku a'dha'ahu illa biridha'illah. Dan tidak bergeraklah akan anggota-anggotanya itu melainkan wala yataharraku a'dha'uhu illa biridha'illah. Tidaklah bergerak oleh anggota-anggota tadi melainkan dengan keridaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala haramkan dia melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala haramkan dia daripada melakukan satu perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Ini maqam, kedudukan seseorang yang berada di apa tuan-tuan? Yang berada di bawah kasih sayang, mahabbah, ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan hadis yang sangat masyhur. Hadis ini merupakan hadis rujukan para ulama. Karena itu Imam Ghazali meletakkan hadis ini dalam awal kitabnya Bidayatul Hidayah. Kan? Menjadi rujukan utama. Makna inilah matlamat kita. Kita nak berada di bawah perlindungan Tuhan. Ismah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Macam mana Nabi SAW maksum, terpelihara daripada segala perkara-perkara yang bersifat dosa. Kita mohon pada Allah Ta'ala, peliharalah anggota kita. Makna Allah Ta'ala jadi mata, jadi tangan, jadi kaki, jadi lidah. Semua tadilah. Ya? Mana kita nak Allah Ta'ala jaga anggota kita. Pelihara anggota kita. Apabila kita menjadi orang dikasihi oleh Allah Ta'ala dengan sebab melakukan perkara yang wajib, kemudian melakukan perbuatan yang sunnah. Rasulullah SAW Cukuplah takat itu tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi berkaitan dengan hadis ini. Hadis ni banyak syarah dia, terlalu banyak dan panjang syarahnya. Kalau buka
dalam syarah-syarah hadis, Fathul Bari dan sebagainya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya, maka banyak yang disyarahkan oleh ulama-ulama, khusus ulama tasawuf. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم اجعلنا من المحبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا تتركنا بحضرة النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجاه النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.